Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Yang dimuliakan Al-Mukarram Sahibul Fadilah Syekh Taha bin Hamid Al-Hammadi, barisan para asatizah, urusia majlis ini, khususnya pengerusi masjid ini dan barisan AJK hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila Abdul Muttalib ditanya, mengapakah kamu menamakan cucu kamu ini dengan Muhammad? Maka beliau menyatakan, aku mahu supaya cucuku ini dipuji, banyak dipuji. Kerana Muhammad itu di dalam bahasa Arab daripada fi'il hammada yuhammidu. Muhammad isim maf'ul yang dipuji. Ada satu perkataan yang namanya Mahmud yang dipuji, Muhammad yang dipuji. Muhammad adalah lebih mubalaghah, lebih kuat maknanya, lebih mendalam maknanya, iaitu bukan sahaja sosok ini dipuji, terpuji, tetapi banyak dipuji. Sosok ini bukan hanya yang terpuji, tetapi yang sangat-sangat terpuji. Siapakah yang mengilhamkan Abdul Muttalib selaku pengganti kepada ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggal dunia ketika Nabi masih lagi di dalam perut ibunya? Siapakah yang mengilhamkan Abdul Muttalib untuk menamakan cucunya itu dengan Muhammad? Allah. Bahkan sebelum Abdul Muttalib menyebut Muhammad, sebelum nama itu dikenali di kalangan khalayak masyarakat Makkah, nama Muhammad itu telah dikenali sebelum dicipta Nabi Adam alaihissalam. Nama Muhammad itu telah dikenali sebelum dicipta Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Sebahagian ulama telah mendatangkan riwayat bagi menjelaskan ayat Al-Quran ini, apakah kalimat yang telah Nabi Adam alaihissalam perolehi daripada Allah. Dengan kalimah-kalimah itu dia telah memohon taubat daripada Allah. Lalu Allah Ta'ala telah menerima taubatnya, iaitu Nabi Adam alaihissalam telah bertawassul dengan nama Muhammad. Lalu bila ditanya, daripada mana kamu mengetahui nama Muhammad ini? Maka beliau, Nabi Adam alaihissalam, baginda Adam alaihissalam mengatakan, ketika baginda berada di dalam syurga,
baginda telah melihat di pokok-pokok, di daun-daun pokok, di batang-batang pokok, di dalam syurga, di sana dan di sini di dalam syurga ada tulisan yang berbunyi Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kuntu nabiyan wa adamu munjadilun baina tinatihi wa adamu munjadilun baina at-tini wal ma' wa adamu bainal ma'i wat tin. Aku adalah nabi ketika Adam masih lagi berada di antara air dan juga tanah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad di bumi dan Ahmad di langit. Di langit dikenali dengan Ahmad, di bumi dikenali dengan Muhammad. Muhammad maknanya yang sangat banyak dipuji. Ahmad maknanya yang banyak memuji. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak dipuji. Walaupun orang-orang musyrikin menggembeling segala tenaga mereka untuk memadamkan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi cahaya Rasulullah SAW terus menerangi manusia sehinggalah hari ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apabila wahyu telah terputus, lalu orang musyrikin mengejek Rasulullah, mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhan kamu telah tinggalkan kamu. Tuhan kamu telah tak pedulikan kamu. Maka Allah dengan sifat ghirahnya menjawab bagi pihak Rasulullah, seolahnya memujuk Rasulullah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan kamu tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan kamu tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan kamu tidak pernah tidak memperdulikan kamu, wahai Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya, wahai Muhammad, lal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan kamu yang mendatang lebih baik daripada kehidupan kamu yang sebelumnya. Memberi isyarat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa berada pada tahap tarakki, meningkat dan terus meningkat. Di kalangan manusia, kedudukan dia ada yang jatuh. Daripada satu kedudukan jatuh lagi ke kedudukan yang lebih rendah. Ada di kalangan manusia yang kedudukan dia statik, dan ada di kalangan manusia yang kedudukannya, makamnya, darjatnya terus meningkat. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan pasti lagi akan mengurniakan kepadamu, wahai Muhammad, oleh Tuhanmu sehingga kamu puas. Allah janji kepada Rasulullah, aku akan menganugerahkan kepadamu, wahai Muhammad, dengan anugerah yang bertali arus, anugerah yang tidak pernah berhenti-henti, sehinggalah kamu puas hati. Kamu puas hati, dan Allah Subhanahu wa taala akan redakan, akan puaskan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memasukkan ke semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang walaupun hanya ada sebesar zarrah daripada la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam syurga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diambil oleh Sayyidatina Halimatus Sa'diyah, ketika itu Rasulullah hanyalah anak kecil yang baru berusia beberapa hari. Halimatus Sa'diyah mengambil Rasulullah pada ketika itu
bukan mengambilnya atas nama dia seorang Nabi, kerana dia tidak mengenali pun apakah itu nubuwah. Halimah tidak pernah mengenali apakah itu risalah. Dia mengambil tubuh Rasulullah sebagai sumber pendapatannya. Dia datang ke Mekah mencari keluarga yang mahu mengupah dia untuk menyusukan anaknya. Dengan upah tersebut dia menyara kehidupannya. Maksudnya apa? Dia mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu atas urusan dunia, atas urusan istilahnya perutnya, tanpa ada sebarang iman, tanpa ada sebarang i'tiqad. Mengambil Rasulullah hanya semata-mata ini adalah bayi yang terakhir yang dia boleh dapat, dan dengannya dia dapat sedikit upah yang akan menyara kehidupannya. Maka Halimatus Sa'diyah memegang tubuh Rasulullah yang ketika itu belum lagi dilantik menjadi Nabi. Maka hanya memegang tubuh Rasulullah, maka Allah Ta'ala alirkan keberkatan pada tubuhnya. Allah alirkan keberkatan pada binatang ternaknya. Allah alirkan keberkatan di dalam rumahnya. Dan keberkatan itu dirasai bukan hanya oleh dirinya, dirasai oleh jiran tetangganya. Mereka merasa hairan daripada mana keberkatan ini datang kepada Halimah. Untanya pantas berlari, kambing-kambingnya gemuk penuh dengan susu. Mereka menyangka bahawasanya keberkatan itu datang daripada rumput-rumput yang dimakan oleh kambingnya. Tetapi sebenarnya rahsianya itu ada pada bayi ini. Bayi yang bernama Muhammad, yang mendatangkan keberkatan kepada keluarga Halimah As-Sa'diyah, yang datang jauh daripada Taif. Datang jauh daripada Taif Halimatus Sa'diyah. Dan dia merasai ini bayi luar biasa. Ini bayi luar biasa, membawa keberkatan demi keberkatan dalam kehidupannya. Tuan-tuan muslimin muslimat boleh bayangkan, kalaulah satu orang muslim yang beriman kepada Allah dan mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Kita melihat Rasulullah dengan penglihatan iman. Kita melihat Rasulullah dengan penglihatan mahabbah. Kita melihat Rasulullah sebagai suatu tanggungjawab untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela agamanya. Kalaulah satu orang itu dia pegang Rasulullah dengan makna dia menghidupkan sunnah Nabi dalam hidup dia. Dia pegang Rasulullah dengan makna dia mencintai Rasulullah daripada hatinya. Dia bawa masuk Rasulullah itu di dalam kehidupannya. Berapa banyak keberkatan yang akan datang dalam hidup dia. Berapa banyak keberkatan yang akan datang dalam hidupnya. Kita mengamalkan sunnah Nabi atas dasar iman. Kita mengamalkan sunnah Nabi atas dasar mahabbah. Bukan kosong. Bukan kosong, tetapi mu'minan bihi, muhibban lahu, muttabi'an li sunnatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keberkatan itu akan mengalir yang kita akan rasai. Sebab itu syarat untuk satu orang itu mendapat kamalul mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia menjadikan Rasulullah itu teladan dalam hidup dia. Rasulullah jadi teladan. Kita ubah hidup kita. Kita ubah hidup kita kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bawa masuk sunnah Nabi dalam hidup kita. Kalau kita bawa sunnah Nabi dalam pekerjaan kita, maka pekerjaan kita akan ada keberkatan. Kalau kita bawa sunnah Nabi dalam keluarga kita, maka keluarga kita akan ada keberkatan. Kalau kita bawa dalam seluruh kehidupan kita, dalam setiap gerak-geri kita, maka kita akan merasai bagaimana limpahan keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun tanpa tertinggal setiap tahun Nabi akan pergi ke mana? Pergi ke Mina.
Nabi akan pergi ke Mina ketika musim haji. Nabi akan pergi ke Mina. Daripada kemah ke kemah. Daripada kabilah ke kabilah. Terkadang datang bersama Zaid, anak angkatnya. Terkadang datang bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang pernah pergi haji, dia bayangkan bumi Mina. Dia bayangkan kemah-kemah yang dipacak di bumi Mina. Rasulullah pada ketika itu berusia sebagai satu orang lelaki yang berusia 40-an masuk ke 50-an. Pergi kemah ke kemah. Menawarkan dirinya. Menawarkan sesiapa yang mahu bawa balik aku. Bawa balik aku ke kampungnya. Bawa balik aku ke negerinya. Bawa balik aku bersama dengan kabilahnya. Bawa balik aku dan mempertahankan aku. Menjaga aku. Membantu aku. Hatta uballigha risalata Rabbi. Sehingga aku menyampaikan risalah Allah. Dan janjinya, dia akan dapat apa? Dia akan datang suatu hari nanti, seluruh bangsa Arab akan tunduk bawah kaki mereka. Itu janji yang diberikan oleh Rasulullah. Selama 10 tahun. Daripada kemah ke kemah. Daripada orang ke orang. Daripada individu ke individu. Daripada kabilah ke kabilah. Rasulullah tawarkan, siapa yang nak ambil aku? Siapa yang nak mempertahankan aku? Siapa yang nak bawa aku balik ke keluarga dia? Bawa aku balik ke kabilah dia. Bersama-sama dengan aku menjadi ansar, menjadi pembantu aku untuk aku menyampaikan risalah. Tetapi selama 10 tahun tidak ada sesiapa yang mahu mendengar. Tidak ada sesiapa yang mahu menawarkan rumah mereka kepada Rasulullah. Tidak ada sesiapa yang mahu menawarkan harta mereka untuk bantu Rasulullah. Dia hanya melihat ini satu orang yang kaumnya sendiri telah tolak dia. Yang pakciknya sendiri telah tolak dia. Melihat dengan pandangan apa? Pandangan manusiawi. Ini adalah manusia yang ditolak oleh bangsa dia sendiri. Ditolak oleh kaum dia sendiri. Selama 10 tahun. Tanpa lelah. Selama 10 tahun tanpa rasa tinggi diri. Inilah yang kita kena belajar. Rasulullah lebih tinggi kedudukannya daripada kita. Rasulullah lebih tinggi dan tidak boleh dinisbahkan. Tidak boleh dibuat apa-apa perbandingan antara kita dengan Rasulullah. Tetapi Rasulullah pergi jumpa manusia, mengajak mereka kepada Allah. Mengajak mereka kepada Allah. Ketika berusia 45 tahun. Ketika berusia 50 tahun. Pergi kemah ke kemah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapakah yang telah menerima Rasulullah? Yang telah menerima Rasulullah adalah orang Ansar. Yang ketika itu belum lagi dipanggil Ansar. Mereka adalah dua kabilah. Yang pertama Aus, yang kedua Khazraj. Yang datang daripada datuk yang sama. Dan mereka ini tinggal di satu tempat yang namanya Yasrib. Yasrib itu sendiri maknanya tak elok. Maknanya tercela. Mereka tinggal di satu tempat yang sesama mereka bergaduh. Aus dan Khazraj ini sesamanya bergaduh. Berapa lama mereka berperang? Mereka bukan bergaduh mulut di media sosial. Mereka bergaduh, berperang. Berapa lama? 100 tahun. Adik-beradik bergaduh 100 tahun. 100 tahun. Mereka tidak tahu macam mana nak selesaikan masalah. Masalah perpecahan perang saudara sesama mereka. Dan mereka ada masalah apa lagi? Orang-orang Aus dan Khazraj ini, mereka ada masalah Yahudi. Yahudi yang tinggal bersama-sama dengan mereka. Kerana Yahudi yang tinggal bersama-sama dengan mereka telah menguasai ekonomi. Mereka terpaksa berhutang dengan Yahudi. Sehingga kadang-kadang untuk berhutang dengan Yahudi, mereka kena gadaikan anak perempuan mereka. Kena gadaikan keluarga dia untuk berhutang. Begitu teruk. Daripada segi sosialnya teruk. Daripada segi ekonominya teruk. Daripada segi hubungannya teruk. Tetapi orang Ansar ni dia ada satu kelebihan. Mereka ini adalah orang yang menghormati tetamu. Mereka adalah orang yang menghormati tetamu. Maka berlakulah perjanjian Aqabah
yang pertama. Yang kedua, membawa kepada penghijrahan Rasulullah dan umat Islam. Allah Ta'ala ubah kehidupan orang-orang Aus dan Khazraj. Allah satu hatikan mereka. Wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Umat Islam tidak akan bersatu kalau yang mengikat mereka adalah kuasa. Tidak akan bersatu. Umat Islam tidak akan bersatu kalau yang kita nak ikat mereka harta. Tidak akan bersatu. Umat Islam tidak akan bersatu kalau kita nak gam mereka, satukan mereka dengan perkara-perkara dunia. Tetapi satu sahaja yang dapat menyatukan umat Islam apabila semua menjadikan Allah sebagai maksud mereka. Wa allafa baina qulubihim. Allah yang telah menyatu padukan di antara hati-hati mereka. Wahai Muhammad, kalau kamu belanjakan seluruh harta yang ada atas muka bumi ini, kamu tak boleh satukan mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Jadi kita ingin menyatukan umat Islam tapi dengan jalan kita. Allah Ta'ala kata, kalau kamu belanjakan seluruh harta atas muka bumi ini, kamu tak boleh satukan hati manusia. Allah yang menyatukan hati manusia. Maka orang Ansar telah diberi kemuliaan oleh Allah. Kerana apa? Di dalam banyak-banyak kabilah yang terima Rasulullah, yang bersedia untuk pertahankan Rasulullah adalah mereka. Mereka telah berbaiat dengan Rasulullah. Mereka akan jaga Nabi, mereka akan pertahankan Nabi seperti mereka pertahankan anak-anak dara mereka. Mereka akan bagi rumah mereka kepada Nabi. Mereka akan bagi harta mereka kepada Nabi. Sehingga mereka kata, khuz ma syi'ta watruk ma syi'ta. Wahai Rasulullah, kamu boleh ambil harta kami banyak mana yang kamu nak. Kamu boleh tinggalkan, kamu boleh sisakan banyak mana yang kamu nak. Tetapi yang kamu ambil lagi kami suka daripada kamu, sisakan kepada kamu. Itulah orang Ansar. Daripada Aus dan Khazraj yang 100 tahun bergaduh, mereka telah diberi satu nama baru. Nama yang menunjukkan kemuliaan mereka, Ansar. Daripada Yasrib maknanya tercela, maka bumi itu telah dinamakan dengan Al-Madinah, Madinah Nabawiyah, Al-Madinatul Munawwarah. Daripada dia tanah biasa-biasa, maka Madinah menjadi tanah suci kepada umat Islam. Daripada Madinah tanah biasa-biasa, disemadikan di dalamnya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apabila bersedia mempertahankan agama. So ini yang kita perlu mengambil ibrah. Setiap kali kita berkumpul mengenang Rasulullah, adakah kita bersedia bawa Nabi dalam rumah kita? Tukar hidup kita. Paling kurang kita tukar cara makan kita kepada cara makan Rasulullah. Masuk tandas kita dengan cara Rasulullah masuk tandas. Naik kenderaan kita, tidur kita dengan cara Rasulullah melakukannya. Mulakan dengan yang sedikit. Maka kalau kita bawa Rasulullah, maka Allah akan ubah kehidupan kita. Allah baiki ekonomi orang Ansar. Allah satukan mereka. Allah beri kekuatan kepada mereka. Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Dan nama mereka diberi nama yang sangat ulung. Namanya Ansar. Apa makna Ansar? Pembantu. Pembantu siapa? Pembantu Allah. Pembantu siapa? Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mengambil ibrah. Marilah sama-sama kita mulakan dengan mencintai ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita mendapat seperti yang dimiliki oleh orang Ansar yang mereka telah korban segala-galanya untuk Allah dan Rasulullah. Sehingga Nabi bagi tahu kepada orang Ansar, akan datang satu hari nanti kamu tidak akan dipedulikan oleh orang ramai. Atharah. Akan datang satu hari nanti Nabi bagi itu kepada Ansar, waktu Islam dah maju, orang tak pedulikan orang Ansar. Orang-orang baru ni, orang-orang yang menikmati kemenangan ini, mereka tak peduli dengan Ansar yang dulu berjuang dalam Badar, berjuang dalam Uhud. Mereka disisihkan dalam barisan hadapan. Maka orang Ansar tanya Rasulullah,
apa yang sepatutnya kami buat pada ketika itu? Maka Nabi SAW menjawab, hendaklah kamu bersabar sehingga temu aku di Telaga Kausar. Bas. Maknanya apa? Mereka telah dituntut untuk berkorban. Korbankan harta, korbankan masa, korbankan tempat, korbankan segala-galanya, akhirnya korbankan perasaan. Korbankan perasaan demi kepada agama. Ini yang paling susah. Ada orang dia boleh korbankan harta dia boleh korbankan tempat dia boleh korbankan masa dia, tapi dia tak boleh korbankan perasaan dia. Tetapi orang Ansar diminta oleh Rasulullah pada waktu orang sisihkan kamu, padahal kamu ni orang lama. Maka apa pesan Rasulullah? Bukan kamu memberontak, bukan kamu ungkit-ungkit jasa yang kamu telah lakukan. Kamu bersabar sehingga kamu jumpa aku di Telaga Kausar. Muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala menerima yang hadir, menerima kita semua menjadi kekasih Rasulullah, yang mencintai Rasulullah dan dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi pembantu-pembantu agama Allah. Agama Allah, Allah akan jaga. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Agama Allah ini kalau kita tak nak jaga, Allah akan ambil orang lain untuk jaga. Kerana agama adalah Allah punya. Kalau kita tak nak, agama tidak akan jatuh. Kerana Nabi SAW telah berjanji, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan sentiasa ada orang yang jaga agama. Tetapi yang ruginya kalau kita bukan bersama dengan kumpulan itu yang menjaga agama. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Semoga Allah SWT terima kita dan memberi rahmat kepada kita sebanyak-banyak. Assalamualaikum.